Dia tak minta pun air, tapi dia kata tadi panas betul. Dan akhirnya istrinya berebut bangun untuk buat air. Sebab apa? Pengaruh. Ya, kita nak pemimpin yang menggunakan apa? Pengaruh. Tapi kalau isteri dia memang tak cerdik, suami dia batuk tersedak-sedak, panas tadi bang begitu juga lah dalam kita memimpin. Lihatlah bagaimana kehebatan Rasulullah SAW memimpin dengan menggunakan pengaruh. Buat orang rasa malu pada anda dan orang rasa sayang pada anda, dan mereka memilih anda untuk dijadikan pemimpin dan memilih untuk cenderung kepada anda, dan akhirnya anda membawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketua yang tidak bijak, dia akan menggunakan apa tadi? Dia akan menggunakan apa? Kuasa. Dia akan paksa, ya, peraturan-peraturan. Dia akan banyak mengarah dan orang akan taat kepada secara terpaksa. Kita nak supaya melahirkan berapa ramai ketua-ketua yang menanam dirinya sebagai pemimpin. Dan kalau dia bukan ketua pun, dia menjadi pemimpin pada ummah. Dia tidak berjawatan dalam masyarakat, tapi masyarakat merujuk dia. Masyarakat rasa sayang kepada dia. Masyarakat rasa ada sesuatu yang ada pada itu, dan jadilah dia seorang pemimpin, dan dia akan bawa orang ramai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum kita buka pada soalan, mari sama-sama kita hafal terkeluar pula doanya. Seperti biasa, sila fahami doa ini, hadis ini, sila fahaminya dalam bahasa Arab, dan kemudian dengar dalam bahasa Arab, faham dalam bahasa Arab, dan sebutkan dalam bahasa Arab. Senang sahaja. Apa yang kita sebutkan, ramai-ramai ikut saya. Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni. Gunakan tangan anda supaya anda terus faham. Allahumma, Allahumma inni, inni as'aluka, 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 as'aluka. Ma mana as'aluka? Soal. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka. Apa yang kita minta? Rahmatan, 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 rahmatan. Bagi yang belajar bahasa Arab, sebab itu dia berbaris atas, sebab dia maf'ulun bihi. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka rahmatan. Min indika, min indika, min indika, indika, min indika, indika, min indika, min indika, min indika, min indika. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, 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 tulhimuni. Lima kali. Tulhimuni, 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 tulhimuni. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, tulhimuni, tulhimuni dari perkataan ilham. Tulhimuni, tulhimuni biha, biha rushdi, rushdi. Makna rushdi? Oh, cepatnya terjemah. Betul. Rushdi maknanya jalan, tunjuk. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka, as'aluka rahmatan, rahmatan min indika, min indika. Tulhimuni, tulhimuni dengannya biha, biha rushdi, rushdi. Tengok sekejap. Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka
as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha. Biha itu kembali pada rahmat kan, dengan rahmatnya itu tulhimuni biha, maknanya dengan rahmat tadi rusydi. Maknanya ya Allah, aku memohon kepadamu rahmat daripada sisimu, yang mana rahmat itu akan mengilhamkan kepadaku untuk aku berjalan di jalan yang penuh dengan kehebatan dan kebijaksanaan. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusydi. Siapakah yang ingin dapat pahala mengulangnya dan yang lain semua ikut? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusydi. Siapakah yang ingin pahala itu silakan. Fadhal. Perkenalkan nama, tahun. Assalamualaikum. Nama Ahmad Firdaus. Tahun 5. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusydi. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Kalau harap dia akan doakan, dia kata Allah maftah alaih, ya Allah bukakanlah kebaikan untuk anda. Allah maftah alaih. Masya Allah. Lagi? Ya, fadal. Wah, nampaknya ada tamu kita. Assalamualaikum. Salam. Nama Isyam. Bukan dari sini. Dia tak sebut macam tu, dia sebut dari mana. Jangan sebut bukan dari sini. Dari Kajang. Masya Allah, Masya Allah. Fadal. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusydi. Masya Allah. Allah maftah alaik. Ramai-ramai sebut Allah maftah alaik. Okey. Lagi? Seorang lagi. Wah. Biasakan ya, anda bercakap, anda dapat pahala, malaikat-malaikat mendoakan anda ya. Saya tunjukkan sekejap. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tulhimuni biha rusydi. Amin. Bagi akhwat pula, sisters, cuba. Saya mengamalkan doa ini bertahun-tahun dan insya-Allah kita akan mudah dapat ilham, kita mudah dapat idea. Nak periksa, nak apa semua anda amalkan, insya-Allah dalam bersyura anda akan dapat idea-idea yang bernas. Silakan. Tak ada orang lain ke? Understand me? Okay lah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rusydi. Okay, thank you. Allah ta'ala alaiki. Lagi sahaja yang belakang-belakang, ujung-ujung sana tu. Saya sebenarnya dah sediakan coklat bawa balik daripada Las Vegas, tapi tertinggal tapi tak apa, boleh buat umpan akan datang. Coklat halal kan, bukan coklat hasil judi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tulhimuni biha rusydi. Masya Allah. Allah ta'ala alaiki. Lagi?
jadikan aktiviti menghafal doa ini bagi yang berkeluarga dalam kereta, boleh jadikan aktiviti bersama di rumah, dan bagi bakal-bakal ayah 5-6 tahun akan datang pun dah boleh praktis daripada sekarang. Boleh? Sila teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tulhimuni biha rushdi. Okay. Kalau ada lagi, kalau tak ada, kita terus. Baik, ingat apa yang kita sebutkan bahawa dalam ayat dan tafsir ini Allah Subhanahu Wa Taala melatih dan mengajar insiden yang berlaku dalam peperangan Uhud itu sebenarnya untuk mengajar kita bagaimana sekali-sekala dalam crisis management. Dan ini bukan satu-satunya ajaran ataupun pengajaran yang kita dapat. Ada banyak lagi ayat-ayat yang mengajar tentang crisis management yang berlainan insidennya. Kita tidak anggapkan ini satu-satunya, sebab dalam pengurusan, dalam leadership dia berbagai cara kepimpinan, dan ini salah satu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, iaitu dengan pertamanya linta lahum, tunjukkan wajah lembut supaya pengikut tak lari. Kerana kalau kita terus fazan ghalizal qalb lam faddu min hawli, orang akan lari daripada kita. Ingat, walaupun pengikut itu buat dosa, walaupun pengikut itu buat maksiat, sila menami hatinya supaya akhirnya dia kembali pada Allah SWT, dan bukan menyebabkan mereka lam faddu min hawli. Ulang sekali lagi, lam faddu min hawli. Sekali lagi, lam faddu min hawli. Sekali lagi, lam faddu min hawli. Jangan jadi penyebab kepada orang lari daripada kita. Maka hendaklah kita lintah lahum. Yang kedua, maafkan mereka, fa'fu anhum. Yang ketiga, wastaghfir lahum, doalah pada Allah supaya Allah ampunkan mereka. Wasyawirhum fil amr, dan terus bersyura dengan mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, wallahu a'lam. Bagi kalau ada soalan. Ada persoalan? Anak tanya boleh Ustaz? Pengurusi dipersilakan. Kalau dalam konsep ketaatan, contohnya dalam sebuah pemimpin masyarakat, biasanya umum kita Malaysia tahu kita melalui proses demokrasi semuanya. Bagaimana kalau pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang melakukan maksiat? Ini seorang yang asli menjadi pemimpin ketua. Bagaimanakah konsep ketaatan kita terhadap beliau dalam konteks masyarakat misalnya? Okay. Kalau saya tanya pada anda, kalau pemimpin kita buat maksiat, wajarkah kita taat pada dia? Sekali lagi, kalau pemimpin itu buat maksiat, wajarkah kita taat pada dia? Tak. Kalau pemimpin itu berzina, wajarkah kita taat dia lagi? Kenapa pula? Nasihat. Pemimpin kalau dia buat maksiat, itu dia berdosa kan? Tetapi yang kita bincangkan, apabila pemimpin mengarahkan kita buat maksiat, maka ketika itu kita jangan taat. Tetapi kalau dia buat maksiat, katakan seorang pensyarah, na'udzubillah, dia berzina, tapi dia bagi kita buat assignment, wajib tak kena taat buat assignment tu? Demo. Kecuali assignment tu dia suruh kita berzina. Jangan pernah kata alhamdulillah, taat, kami kena taat. So saya bagi simulasi yang ekstrim supaya mudah difahami. Maknanya kalau pemimpin itu buat maksiat, itu antara dengan Allah. Ya, kita kena nasihatkan dia, kena cegah dia, nahi mungkar dan sebagainya. Ya, teruskan. Tetapi ia tidak membatalkan ketaatan yang ditakik selagi dia masih lagi seorang pemimpin. Kena bezakan daripada itu. Jadi sebab itu, kecuali kalau dalam sistem yang saya mengatakan bahawa sistem itu memberi peluang untuk kita menukar pemimpin,
maka tentulah kita akan memilih pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang ada itu. Tetapi ketika dia sedang memimpin, banyak perkara yang kita harus taati. Kerana ketaatan itu bukan hanya untuk pribadi dia, tapi ketaatan itu untuk menjaga maslahat umat. Hari ini kalau kita mengatakan kerajaan tak laksanakan hukum Allah, maka kita jangan taat dia. Maka antara benda yang kita jangan taat, kalau lampu merah, lampu isyarat tu, traffic light, oleh kerana lampu merah, aku tak nak taat pemimpin, teruskanlah kereta kita. Dia akan memudaratkan umat. Maka saya selalu buat tunjuk ekstrim supaya anda faham kan. Sila bezakan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin dengan arahan. Menyokong pemimpin itu ataupun menukar pemimpin itu apabila diberikan peluang untuk menukar, itu satu perkara yang lain. Saya harap anda matang dalam memahami soalan itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kita tahu tahap mana kita dah bersedia untuk bertaubat kepada Allah setelah banyak mana usaha kita lakukan dan juga setelah banyak mana mesyuarat kita buat, threshold kita tahu bahawa kita dah sedia untuk taat kepada Allah. Jazakallahu khairan. Sebab itu apabila kita bersyura, ia mengikut kemampuan ahli syura itu. Kata contohnya kalau kita bermusafir, fal yu'amir, maka hendaklah lantik seorang ketua ketika musafir itu. Maka ketua itu akan mengendalikan, dan ketua itu tentunya akan bersyura, sebab syura itu adalah wajib. Mentaati syura satu perkara yang lain. Pemimpin dia kena ikut keputusan syura, tak ikut keputusan syura itu perkara kedua. Tetapi melaksanakan syura adalah wajib. Saya sebagai ketua, saya bersyura dengan anda, syura itu wajib. Tetapi saya nak ikut pandangan siapa, itu satu perbahasan ulama fiqh. Ada yang mengatakan saya mesti ikut pandangan majoriti, ada masanya tidak. Saya ada hak untuk membuat keputusan mengikut pandangan saya selepas saya bersyura. Dan ini antara kehebatan, saya kira antara kehebatan Tun Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri. Dia antara Perdana Menteri yang kuat bersyura. Dia dengar pandangan semua orang, lepas tu dia buat keputusan sendirilah. Hebat lah tu kan. Tapi dia dengar orang. Ada pemimpin lain dengar pun tak nak. Jadi maknanya kita nak katakan apa tadi, bahawa syura itu wajib. Tetapi mengikut keputusan syura sebagai pemimpin itu perkara kedua, ketiga dalam perbahasan-perbahasannya. Baik, sekarang apabila pemimpin itu bersyura, maka dia kena bersyura dan maklumat yang ada pada dia itulah yang terbaik. Dia kena cari maklumat sehingga dia dapat buat keputusan. Tetapi sekiranya tidak ada maklumat, maka dia terpaksa buat keputusan juga. Tapi keputusan itu pada kadar yang ilmu yang terbatas. Ketika dia jadi pemimpin, ketika musafir, dia tak ada maklumat, tetapi pemimpin decision kena buat juga. Jangan tunggu syura dulu, akhir tak bergerak-gerak perjalanan itu. Depan tu ada minyak, tak ada minyak, tinggal sikit, kita nak tunggu nak patah balik ke belakang, nak patah balik ke depan. Maklumat tak ada. Tapi kena buat keputusan, sama ada pergi ke depan ataupun patah balik. Yang teruk-teruk dia menunggu je. Itu teruk nama dia. Salah tak salah, dapat pahala. Kalau kata rupanya ke belakang tu stesen minyak tadi 5 km, kalau kita ke depan 10 km, tak tahu depan tu ada tak ada. Jadi kena buat keputusan, dan keputusan yang paling baik ialah bila ada maklumat. Dan kalau tak ada maklumat, kena buat keputusan juga pada kadarnya. Itu kalau saya simulasi. Dan kehidupan ini, bila anda mesyuarat, anda kena buatlah sekadar yang ada, dan kena buat research. Dan selagi ada tempoh masa, maka ya buatlah. Tapi kalau tak ada tempoh masa, decision kena buat juga. Dan itulah yang dipanggil ijtihad dalam bersyuara. Kalau salah dapat pahala, kalau betul pun dapat pahala. Pemimpin kena buat keputusan. Itu kehebatan hikmah yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi kembali pada soalan tadi, untuk menentukan itu Allah SWT biarkan kepada kita. Dan Allah SWT berikan kepada kita kuasa ikhtiar. Ikhtiar dalam bahasa Arab ialah membawa maksud memilih. Bila kita pilih, ada risiko dia kan.
Dan biasanya kita pilih berdasarkan pada sabab dan musabab ataupun cause and effect. Kalau buat macam ni, kemungkinan jadi macam ni, kemungkinan jadi macam ni, kita kena kaji benda itu, kuasai benda itu. Dan akhirnya kita memilih untuk membuat keputusan. Pilihan demi pilihan demi pilihan, akhirnya kita namakan dia usaha. Dan sebab tu ikhtiar itu akhirnya nama dia apa? Dia terjemahkan sebagai usaha. Tapi sebenarnya ikhtiar membawa maksud asalnya ialah apa? Memilih sebab-sebab, cause dan efek. Memilih. So dalam bersyurah, masing-masing akan memberikan knowledge yang ada pada dia, pengalaman yang ada pada dia di bawah sekitar cause dan efek. Mereka mengkaji dan akhirnya kena membuat keputusan. Sejauh mana keputusan itu Allah SWT serahkan kepada kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan ubah nasib kita, melainkan kalau kita ubah nasib kita sendiri. Apa maksud kat situ? Para ulama mengatakan kita ubah nasib kita dengan kita memilih sabab dan musabab, kita memilih cause dan efek, dan Allah SWT biarkan kita pilih, diberikan kuasa untuk memilih itu. Dan akhirnya kebijaksanaan kita lah yang menentukan pilihan mana yang bijak. Jadi soalan tadi sangat subjektif. Syura anda, syura kampung, maka bincanglah sekadar maklumat yang ada di kampung. Kalau syura masuk pada syura negara, lebih besar. Jadi kalau syura student, maka teruskanlah syura itu. Anda kena berbangga dengan keputusan anda buat. Tetapi kalau ada pencerah datang membawa maklumat baru dan anda kena syura, oh rupanya kita salah kerana sebenarnya begini. Kalau datang orang alim ataupun datang daripada kitab, datang hujah yang lain, maka kita ubah syura itu. Dan sebab tu syura ini penuh dengan keberkatan. Sebab apa? Ia adalah merupakan gabungan daripada pandangan-pandangan yang berbeza, dan membuat keputusan di atas perbezaan itulah penuh rahmat. Tetapi kalau bergaduh di atas perbezaan itu, musibah Allah akan turun. Itulah wallahu a'lam jawab. Saya bercita-cita untuk menamatkan pada jam 9, tapi ya kita bersyura dan kita membuat pilihan dan membuat keputusan. Mungkin ada soalan daripada sister sebelah. Saya tidak menakut-nakutkan anda untuk bertanya. Tapi ya kalau ada bertanya, kalau tak ada, supaya tidak jemu untuk kita datang lagi, menghabiskan 1 jam lagi pada minggu depan. InsyaAllah. Saya kira ada So mengadakan topik ini kita tentang topik syura. Jadi pihak pengajar juga membuka peluang kepada muslimin dan muslimat untuk memperbaiki mutu kelas kita. Sebarang komen dan sebarang cadangan untuk memperbaiki mutu kelas boleh diberikan kepada saya sendiri, Omam ataupun Sister Farah Sabina ataupun Pak Is Hakim dan logistik semua. Sebarang cadangan untuk improve sangat-sangat dibutuhkan. Jadi seterusnya macam biasa, lepas ni kita solat jemaah dulu, dan selepas tu cicipan lais kudapan. Bagi sisters yang sedang boleh terus dengan kudapan cicipan. InsyaAllah minggu depan kelas berjalan seperti biasa, melainkan ada maklumat seterusnya. Jadi sama-sama kita dan bagi sama-sama kita tangguh kelas kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan surat al-asri.